Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to DPP Studios bersama saya, Nurul Aiman. Analisis DPP Liga Super Matchday yang ke-7, Penang menentang KL City di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras. Setelah Liga berehat, kita bagi player cuti raya, keyboard open house, makan ketupat, makan lemang. So sekarang ni Liga dah pun bersambung kembali dengan misi untuk Penang tak mau jatuh ke Liga Premier. 7 game dah. Kita masih lagi belum ada rezeki untuk mencatatkan sebarang kemenangan. Untuk keputusan yang terkini, Penang menentang KL City, kita tewas dengan keputusan 3-2, yang mana kita beraksi sebagai pasukan away di Stadium Ceras. Keputusan penuh 3-2. KL leading dulu 3-0. Penang cuba untuk buat comeback dengan menjaringkan 2 gol dalam 10 minit yang terakhir, tapi semua tu tak berjaya untuk membuahkan hasil buat Penang. Satu mata pun tak dapat untuk game lawan KL City. So dengan keputusan 90 minit tamat 3-2, Penang mencatatkan kekalahan yang keempat dalam saingan Liga musim ni. Kita akan rungkaikan satu persatu. Kita akan tengok macam biasa part by part, dekat mana silapnya, apa yang boleh kita perbaiki dalam next game, dan juga ada news-news yang terkini dan juga agak panas untuk kita share, kita cerita, kita sembang. So macam yang saya cakap, dah 7 game, kita masih lagi belum mencatatkan kemenangan. Dan apa yang ada yang boleh kata mengejutkan, ada yang kata menggembirakan. Coach Manzo, kita boleh simpulkan kiranya Coach Manzo ni dah take over pasukan buat sementara waktu. Dengan masa semalam sebelum startnya game, kita boleh nampak dekat screen ataupun dekat TV, dekat YouTube yang penonton semua tengok, ada tulis Coach Manzo Azwira as caretaker head coach untuk Penang FC. Dan juga official page pun ada keluarkan satu kenyataan rasmi yang mana mengucapkan selamat maju jaya buat Coach Thomas Truka setelah ditamatkan kontrak atas persetujuan bersama. So yang tu dah ada satu kemenangan buat penyokong, sebab ada setengah penyokong yang berpendapat bahawa isu ni dan sebagainya. Tapi kita nak fokus pasal game ni dulu. Alright, kita nak sembang pasal game dulu. Kesebelasan utama, apa yang dikeluarkan oleh Penang sejam sebelum game. Sebab game lawan KL City ni dia lain daripada sebelum ni. Game lawan KL City kick off pukul 8 suku. Ada juga penyokong yang tertanya-tanya kan, ada yang confused, ingat kick off pukul 9. So mungkin ada yang dah tengok, tapi second half saja. Sebenarnya untuk season ni MFL dah bagi pilihan dah untuk pasukan-pasukan nak tentukan ada beberapa pilihan time yang boleh kita gunakan untuk waktu sepak mula. Cumanya untuk game KL City lawan Penang ni kick off pukul 8 suku. Ada fans yang away day ke Stadium Ceras bertolak, ada yang bertolak pagi, ada yang bertolak lepas Zohor, ada yang bertolak dalam pukul 3 macam tu average. So bila mereka sampai saja di Ceras, terus tengok bola, habis bola, patah balik ke Penang. So yang tu memang saya sangat-sangat tabik kepada semangat penyokong-penyokong Penang yang hadir ke Stadium Ceras untuk sokong tim kita. Tapi tak apa, menang kalah kita akan improvekan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Kita kena bagi peluang kepada Coach Manzo untuk rebuild balik tim. First 11 line up, ada beberapa perubahan player yang diturunkan untuk game lawan KL ni. Jeffrey Chew diletakkan sebagai striker dengan Penang menggunakan formasi 4-2-3-1. Sebenarnya asalnya saya ingatkan Jeffrey Chew akan main sebagai wing, Hilal akan main top. Tapi tak, kalau ikutkan apa yang dikeluarkan oleh Unify ataupun oleh MFL, Hilal beraksi sebagai top dan Jeffrey Chew beraksi sebagai backup kepada Hilal. Tapi bila bermulanya perlawanan, apa yang saya nampak, Jeffrey yang stay di atas dan Hilal backup kepada Jeffrey. So dekat sini kita boleh nampak yang Hilal ni dia still pair dengan Endrick untuk game lawan KL ni. Maknanya mereka akan main 1-2. Cumanya apa yang boleh saya rumuskan, Hilal dan juga Endrick bila main dua orang ni, main pairing, mungkin kedua-dua player ni boleh kurangkan sikit mereka punya fancy style of play. Sebab kita boleh nampak record dah few games bila Hilal dan Endrick main, nak kata teruk tak, nak kata terlalu okey pun tak. Alright, cuma bila main terlalu fancy, yang tu menyebabkan tim lawan senang untuk nak, orang kata, untuk nak cantas bola. Bila main terlalu fancy, tim lawan cuma tunggu saja. Tunggu mungkin bila nak buat skill, nak buat fancy, tak lepas, salah budget timing, salah
nak agak kawan dekat mana dan sebagainya. So kita boleh tengok bukti game lawan KL ni. Ada beberapa kali juga bila Hilal dan Endrick cuba untuk bermain fancy, tapi akhirnya gerakan yang dibuat oleh kedua-dua orang player ni berjaya dipatahkan oleh player KL. Dan Jeffrey Chu first half, saya rasa mungkin sebabkan faktor dia pun tak berapa dapat bola dan mengharapkan counter attack, dan kita boleh nampak first half KL City memang dominasi perlawanan. Penang memang lebih tertumpu kepada defensif dengan kita punya back four. Kita ada Khairul Akmal, kita ada Latif, kita ada Fairul Zakaria dan juga kita ada Rafidin Rodin. Dan untuk game ni Rafidin Rodin ataupun Along diberi peranan sebagai kapten. Back four kita dibantu oleh Arif Al-Rashid dan juga Syafiq Al-Hafiz sebagai boleh kata CDM lah, sebab backup kepada 4 orang back four kita. Maknanya kita ada 6 orang yang akan berperanan sebagai defend bila KL City serang. Saya nampak 6 orang yang tu masih lagi tak cukup strong untuk nak patahkan setiap gerakan yang dilakukan oleh KLCC pula. KLCC bukan KLCC, KL City dengan Kevin Kobemba import yang beraksi di bahagian winger, dan Romel Morales, Paulo Josue beraksi sebagai striker. Sebab KL ni sekarang ni Bojan Hudak meletakkan formasi dalam KL City adalah 4-4-2. Romel Morales, Paulo Josue main striker. So memang satu ancaman yang besar buat Penang semalam. So bila berlaku macam tu, bila KL cuba untuk nak generatekan mereka punya attacking, nampak macam Penang punya defensif agak lost. Lebih banyak ball watching, especially di bahagian Along, banyak sangat kena serang masa first half. Kita nampak Along struggle untuk nak marking Patiben. Dan Patiben masa first half nampak yang gerakan daripada beliau sangat-sangat efektif. Ada chances yang dia boleh create, dia punya dribble, dia punya running cari space dan sebagainya. Memang nampak sangat-sangat berkesan untuk barisan serangan KL City. Dan Along pun nampak agak struggle. Even dia nak dribble pun tak lepas, passing pun tak sampai. Still ada silly mistake yang dilakukan. Sebagai defend, bila kita buat silly mistake macam tu, memang akan membawa padah. Sebab apa saya cakap bawa padah? Kita tunggu lepas ni saya akan kupas. Gol yang pertama dijaringkan oleh KL City, J. Patiben. Dia punya placing tu Mamacita, cakap Mamma Mia. Memang dia placing, selalunya orang placing bola atas. Tapi dia placing saya nampak macam, dia nak pass je sebenarnya kan. Nampak macam dia placing tu nak pass. Dah nampak bola keluar dah pun. Tapi apa yang specialnya, kaki kiri Patiben ni, dia placing bola sempat lagi boleh curl masuk. Dan memang benda tu jadi kelang kabut dalam kotak penalti Penang. Defend kita pun banyak ball watching sebenarnya. Ramai ada dalam kotak penalti, tapi tak ke arah man marking, tak pressure towards the ball, lebih tertumpu kepada nak jaga zone marking. So benda tu yang menyebabkan Patiben ada space, dia nampak ruang di bahagian kanan katul dan menjaringkan gol yang pertama. Okey, kita sebut pasal gol tu dulu, minit ke-43. Sebelum tu, kalau kita rewind sikit, awal-awal, saya rasa dah minit ke-14, ada dah satu lagi penalti yang dihadiahkan untuk KL City. Hasil daripada tackle yang dilakukan oleh Fairuz terhadap Kevin Kobemba. Tapi bila tengok balik replay tu, saya rasa sama ada tak kena ataupun hanya ada super minor soft touch saja. So Kevin Kobemba tu dia berjaya ambil kesempatan terhadap sliding yang dilakukan oleh Fairuz. Dia rebahkan badan dia dan ref bagi penalti. Mujur Katul Anwar dapat save penalti yang diangkat oleh Romel. Katul pun beraksi cemerlang juga. Cumanya ada juga a few parts yang saya akan sentuh lepas ni. Alright, itu gol yang pertama. So kita sebenarnya mengharapkan half time at least bagi 0-0 terikat. So yang tu dah nampak macam okey lah, macam confident sikit nak hadapi second half ni. Tapi bila dah kena minit ke 43 masuk second half, nampak KL dah macam makin confident untuk nak build team. Nampak main short pass dengan lebih tatok, dengan adanya Zafri pula kan. Nampak KL ni sebenarnya walaupun sebelum ni previous match KL kalah, tapi sekarang ni nampak mereka dah gain confident balik dengan kemenangan ke Penang ni. Kemenangan ke atas Penang, mungkin next game mereka akan buat something yang lebih better. Second half, gol yang kedua, mistake daripada Khairul Akmal. Ini yang saya cakap, kalau defend buat silly mistake dan sebagainya, akan membawa padah. Dia nak clear ball,
kena kepada Paulo Jose dan dapat kepada Romel Morales. So memang tak boleh buat apa, hanya Latif seorang saja yang cuba untuk nak intercept bola, cuba untuk mengejar bola tersebut, nak buat sliding tak kena. So Romel Morales pas kepada Paulo Jose, open goal, dan memang Katul pun tak boleh buat apa. Cuma apa yang saya boleh ayatkan, mistake daripada Khairul Akmal tu lah. Instead of clear the ball, mungkin Khairul Akmal boleh main short pass, mungkin boleh open pada belah kiri dan belah kanan. Sebab kita nampak time tu KL bukannya dalam mood yang nak menyerang pun. Bola ada kepada Khairul Akmal, cumanya ada Paulo Jose dan juga Romel Morales di depan dia. Dua orang player. Daripada nak main long ball, saya rasa mungkin boleh buat alternatif yang lain. Boleh buka di sebelah kanan dulu ke atau di sebelah kiri dengan menggunakan defend dulu. So benda tu tak membahayakan sangat pasukan. Bila dia ambil risiko macam tu, Paulo Jose main pressure depan dia, bola dapat kat Paulo Jose dan menyebabkan gol yang kedua. Untuk gol yang ketiga pula, minit ke-77, gol daripada Zafri Yahya. Saya rasa memang next level lah performance yang ditunjukkan oleh Zafri. Even dia boleh dribble dengan selesa, dia boleh lepas 2-3 orang player Penang. Man of the match final Piala Malaysia last season, Zafri Yahya. Gol volley memang ala-ala Robin Van Persie lah orang kata. Gol daripada Zafri tu, saya tengok, saya macam tergamam. Saya ingatkan import player yang score macam tu kan. Sebab Zafri, dia punya volley tu first timer, kaki kiri. Dan bola tu asalnya bola daripada corner. Seingat saya bola daripada corner. Katul tumbuk dan bola rebound, tak ada pun defend ataupun player midfield yang pergi buat follow up, yang pergi pressure. Cumanya semua biar open space kepada Zafri. Memang secukup rasa lah Zafri try kan. Cuma apa yang saya boleh highlightkan, mungkin ada small part kalau selepas Katul tumbuk tu, kemungkinan kalau Katul reverse sikit, mungkin dalam 2 step ke belakang, saya rasa Katul akan dapat save bola tu. Sebab selepas Katul tumbuk bola, dia dah agak ke depan. Dan bila Zafri try bola volley tu, Katul dah dive dah lompat. Cuma mungkin tak sampai ataupun mungkin kelajuan bola dan sebagainya. So apa yang saya nampak, in case kalau mungkin Katul reverse 1 atau 2 step ke belakang, mungkin dia boleh buat satu save terhadap bola Zafri tu. Itu saya punya pandangan lah. Alright, lepas tu minit ke 80, ada sikit game changer setelah kemasukan Casagrande, masuknya Daniel Ashraf, Adib Raub, Shukri Hamid. Kita nampak perubahan gameplay. Dan saya kena akui yang masuknya Casagrande, bau Penang nampak bernafsu untuk buru gol. Kita kena terima hakikat, walaupun kita mengharapkan header daripada Casagrande, kita kena terima bahawa benda itulah yang menyebabkan serangan Penang efektif selama ni. Kita terlalu mengharapkan daripada Casa. So bila masuknya player-player sub ni, kita nampak gameplay dah berubah. Penang cuba untuk upkan tempo dan juga kuasai perlawanan. Minit ke-80, hasil daripada challenge ball antara Casa dan juga defend KL City menyebabkan Casa dijatuhkan, challenge daripada belakang dan dapat penalti, berjaya disempurnakan oleh Endrick Dos Santos. Walaupun minit ke-30 saya rasa Endrick tak dapat nak convert chances yang dia ada tu pada gol. Even dah boleh kata dia dengan Kevin je, dia nak buat placing, bola melambung tinggi. Tapi tak apa, dia dah berjaya tebus balik dengan skor penalti. Lepas tu Penang cuba lagi untuk buat asakan Hilal skor gol yang kedua minit ke-87. Hilal skor tu pun sebenarnya player KL tak jaga, tak alert dengan kehadiran Hilal di bahagian tengah di box tu. Hilal tak stop ball. Kalau Hilal stop ball dulu, berkemungkinan besar defense KL akan compact lah, akan tutup ruang, tak mau bagi space kepada Hilal. Bila bola receive kepada Hilal, dia terus buat satu try. So yang tu saya boleh puji dengan tindakan yang dilakukan oleh Hilal. Alright, KL City punya side, saya nampak KL City walaupun few game sebelum ni, 2 game turut-turut asalnya KL City kalah, tapi KL City still ada kualiti dari segi gaya permainan dan juga kualiti player dan sebagainya. Mungkin tak ada luck kepada KL City untuk nak mencatatkan kemenangan dalam sebelum ni. Untuk Penang pula, sebenarnya first game yang Coach Manzur take over, ada banyak benda Coach Manzur kena buat. So saya harap penyokong boleh bagi masa kepada tim, kepada Coach Manzur, kepada player untuk nak improvekan balik pasukan. Bukan senang, dengan 6 game tanpa kemenangan, dah efek macam-macam dah. Psikologi, moral tim dan sebagainya. So benda ni makan masa. Kita kena percaya dekat tim. Cuma sekarang ni apa yang saya boleh harapkan,
nak capai target macam last season memang dah agak mustahil. Cumanya saya dan juga seluruh fans Penang harap season ni tak jatuh liga. Buatlah macam mana pun, at least kita terselamat dalam saingan Liga Super untuk next season. Sakit, penat bila naik turun liga ni. Kita cuma boleh bangga dengan pencapaian last season, tapi bila season ni kita nampak sangat-sangat downgrade team, sangat-sangat merudum. Dengan quality player pun perlu ditingkatkan dan sebagainya. Next game, Piala FA, Penang menentang Perak di Stadium Ipoh. Saya mengharapkan kemenangan untuk Penang. Even dalam liga, kalau kita tak dapat buat dengan konsisten, tak dapat buat dengan baik, sekurang-kurangnya bagilah hadiah dekat fans untuk kemenangan dalam Piala FA ni. So saya menjangkakan kita akan menang 2-0 lawan dengan Perak di Stadium Ipoh. Fans pun akan hadir away day ke Ipoh. Player jangan risau, kami akan turun sokong anda semua. So, ini pendapat saya. Jangan kecam pendapat saya sendiri, pendapat peribadi tentang game Penang menentang KL City FC. Apa pula pendapat anda? Boleh tinggalkan di ruangan komen. Fans Penang nak masuk komen pun boleh. Fans KL City nak masuk komen pun tak ada masalah. No problem. Kita open untuk semua. Alright, sekian dulu daripada saya Mirul Aiman. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.